أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang mengaturkan kita di pagi ini bertemu sekali lagi untuk meneruskan usaha kita untuk menguasai bahasa Al-Quran, ya. Tujuan kita mengadakan program ni sama ada kita mengadakan kelas-kelas yang tertentu ataupun workshop tertentu, dan juga kelas di pagi hari ini adalah untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dan seterusnya boleh menterjemahkan kalimah-kalimah dan ayat-ayat Quran dengan tujuan kita memahami isi kandungan Al-Quran untuk kita jadikan panduan, ya, panduan di dalam kehidupan kita. Dan bila dia menjadi panduan, maknanya kita boleh menghayati, ya, isi kandungan Al-Quran tu dalam semua perkara yang kita lakukan setiap hari, ya. Dalam kita merancang sesuatu, dalam kita melakukan sesuatu, ya, ataupun kita tidak melakukan sesuatu, kita faham yang dia adalah berlandaskan daripada Al-Quran, ya. So Al-Quran dan As-Sunnah, yang pertama sekali Al-Quran adalah sumber yang pertama sekali yang perlu kita kuasai, kemudian diikuti dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kerana sunnah Nabi itu ialah terjemahan Al-Quran itu di dalam kehidupan seseorang manusia, ya. Maknanya Nabi telah menterjemahkannya, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu dalam bentuk perlakuan seseorang manusia. Jadi dua-dua itu kita kena fahami, ya, kuasai dia. Kalau kita belum lagi mengenal kalimah-kalimah dan ayat-ayat dalam bahasa Arab Al-Quran tu untuk memahami, jadi kenalah kita mulakan langkah untuk belajar, ya. Mulakan dengan surah Al-Fatihah tu. Dalam Al-Fatihah tu terdapat 29 kalimah. Kalau kita campurkan jumlah-jumlah ayat di dalam dalam surah Al-Fatihah tu, kita dapati ada 29 kalimah, ya. Ayat pertama tu ada 4 kalimah, ayat yang kedua pun ada 4 kalimah, ayat ketiga ada 3 kalimah, ayat keempat ada 3, ayat ketiga tadi ada 2 kalimah, ya. Ar-Rahmanir-Rahim ada 2, ayat ketiga ada, ayat keempat ada 3, Malik Yaumiddin tu ada 3 kalimah, ayat kelima ada 4 kalimah, ayat keenam ada 3, dan ayat ketujuh tu ada 9 kalimah. Jadi kalau tuan-tuan campurkan semua tu, ya, kita akan dapati ada 29. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, pastikan kita tahu berapakah jumlah kalimah, dan setiap kalimah tu kita mengenalnya dengan baik, ya. Dalam kelas pagi ni sebenarnya tuan-tuan sangat-sangat bernasib baik, ya, kerana sesi kita pagi hari Isnin hingga hari Jumaat ni sebenarnya kita dah buat secara applied. Apa yang kita belajar sebagai asas, yang kita belajar sebagai kaedah-kaedah mengenal kalimah, dan juga mengenal peranan-peranan kalimah di dalam Al-Quran yang biasanya kita adakan dalam kelas-kelas yang khusus
So pagi ni kita terus apply-kan dia, ya, apply. Jadi dalam kita buat aplikasi itu, kita juga akan terangkan juga apa ni, asas-asas dia, ya. Jadi maknanya pagi ni tuan-tuan dapat 3 in 1 lah sekali, ya. Okey, kita terus kongsikan sambungan perkongsian kita hari Jumaat dulu. Kalau tak silap saya, kita telah berkongsikan kalimah yang ke 6 rasanya, ya. Apa ni, nanti kita check balik, ya, kalimah yang berapa di dalam ayat tu. Kita kongsikan skrin dulu. Okey, screen sharing. Dan kita lihat ayat yang ke-12 surah Al-Baqarah, ayat ini. Wa iz mana ala innahum humul mufsiduna walakilla, ya. So kita dah sampai ke la. Ya, ini kalimah yang pertama, innahum kalimah yang kedua, hum kalimah yang ketiga, al-mufsidu kalimah yang keempat, walakin adalah kalimah yang kelima, la adalah kalimah yang keenam, yash'urun, ya, kalimah yang ketujuh. Kita telah mengenal la ni, kalau kita tuan-tuan tekan saja di sini, ya. Sebab tu kita membuat apa ni, program kita ni secara digital, sebab banyak bahan-bahan digital yang kita boleh gunakan untuk membantu kita mempercepatkan proses pemahaman dan pengenalan kalimah. Tuan-tuan tekan je sini, ya. Dia katakan situ apa? Partikel negatif. Ya, partikel negatif tu maknanya apa? La ni adalah harfun nafiyah, ya. Saya tuliskan dalam dalam rumi dulu, ya, untuk bantu tuan-tuan. Bila dikata partikel negatif tu bermakna apa? Kita bracketkan dia harfun. Harfun maknanya huruf. Kita boleh teruskan nama apa tu? Kalimah tu ialah la. La nafiyah. Itu apa? Nama dia dalam bahasa Arab dia, ya. Harfun la nafiyah. Nafiyah ni maknanya menafikan. Ya. Yang yang membawa maksud, kita boleh gunakan perkataan Arab tu daripada Arab jadikan Melayu, iaitu menafikan. Kalau perkataan lain daripada menafikan apa dia? Menidakkan. Dua-dua boleh, ya. Menidakkan. Apa yang dia menidakkan? Dia menidakkan ma'ana. Makna tu makna. Orang Melayu cakap makna. Tapi ejaan makna orang Melayu ni salah, ya. Dia je makna M-A-K-N-A. Makna. Tapi sebenarnya Jawi dia, Arab dia bukannya kaf. Jawab dia lah ain. Jadi gunakan apostrofi, ya, apabila menulis rumi dia. Ma'ana. Apostrofi dengan A itu maknanya ain baris atas. Ma'ana. Ya, itu makna sebenarnya, bukannya MAKNA, ya. Kita perbetulkan. QHS Academy, kita ambil keputusan untuk menggunakan rumi kita sendiri, ya. Sebab banyak daripada penggunaan bahasa Melayu rumi sekarang ni, dia menyalah ataupun dia apa ni, dia membuat perubahan, ya, dari segi bunyi kalimah-kalimah Arab yang asal tu. Jadi kita, di mana yang kita boleh, kita akan cuba perbetulkan. Kita buat sistem rumi kita sendiri, ya. Jadi menidakkan makna kalimah selepasnya. Itulah fungsi lam atau la nafiyah, ya, ataupun yang diberitahu kat kita sini ialah partikel negatif, ya, yang membawa erti apa? Tidak, ya. So kalau kita nak masukkan sekali dia punya makna tu ialah masukkan colon dengan sempang tu, makna dia ialah tidak. Tidak. Kadang-kadang kita akan jumpa tidaklah pun sama, ya. Kadang dalam bentuk tidaklah.
Dua-dua tu boleh ya. Kita close bracket nak menunjukkan apa yang dimaksudkan dengan partikel negatif ni ya. Negatif ni sebenarnya asalnya bahasa Inggeris ya, tetapi sekarang ni sudah pun digunakan dalam bahasa Melayu. Jadi kalau tuan-tuan menerangkannya sebagai partikel negatif pun boleh ya. Kalau nak nerang bahasa Arab, kita kata dia harfun la nafiyah. Dan harfun la nafiyah ni sebenarnya ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak menerangkan dari segi penerangan dia, jenis dia ya, harfun la nafiyah ni sebenarnya kita boleh tambah lagi ya, dia punya kategori dia. Kategori dia dalam kalimah Al-Quran ni, ada kalimah yang dipanggilkan kata terbitan. Ada kalimah yang bukan kata terbitan. Kata terbitan ni apa dia? Kalau kalimah-kalimah tu yang dibangunkan daripada kalimah lain. Ya, biasanya kalimah lain tu ialah kalimah kata kerja. Kemudian diterbitkan kepada kalimah yang digunakan dalam ayat tu, itu dipanggilkan kata terbitan. Dia melalui proses pembinaan kata terbitan. Ya, daripada satu kalimah yang lain, dia diterbitkan kepada satu kalimah yang bersangkut paut dengan kalimah yang pertama tadi ya. Itu dinamakan kata terbitan. Tetapi ada juga kumpulan bukannya kata terbitan, maknanya dia bukannya diterbitkan daripada mana-mana kalimah yang lain ya, terutamanya kata kerja, sebab dia tak ada kata kerja. Jadi kumpulan harfun, semua kumpulan harfun, tuan-tuan bila tengok saja, kalau dia jenis dia kalimah harfun, huruf ya, ada orang sebut dia haraf ya, haraf, huruf, harfun, itu sama, tak apa ya, kita fleksibel ya. Dia adalah kalimah bukannya kata terbitan. So kalau bahasa Arab, kalau bukan kata terbitan, kalimah yang semula jadi, maknanya dia memang dibangun daripada kalimah itu saja. Dia bukannya daripada kalimah lain, dan dia tidak akan bertukar rupa. Itu dia dipanggilkan kalimah yang bukan kata terbitan ni ya. So ya, kalimah tu kita panggilkan jamid. Itu mengenal dia ya. Kita tambah dia nafiyah, pada masa yang sama dia adalah kalimah jamid. Asal dia jamidun. Ya, jamidun. Kita waqafkan akan bunyi jamid. Bermakna apa? Kalimah ni, la ni memang ni lah rupa dia. Ya, bukannya ada asal dia rupa lain, ataupun dia akan berubah menjadi bentuk yang lain. Tidak, dia tak. Itu dia dinamakan jamid. Dan kesemua kalimah harfun, bila harfun je, kita boleh confidently masukkan di dalam kumpulan kalimah jamid ya. Sebab nanti kita, bila tuan-tuan yang menggunakan template untuk memasukkan kalimah-kalimah yang tuan-tuan sudah kenali itu, masukkan dia dalam kumpulan kalimah jamid ya. Kalau saya nak kongsikan template tu untuk rujukan kepada tuan-tuan sekarang ya. Okey, kita keluar pada sini sekejap ya, kita pergi ke template ya. Kalau belum masuk, kita masukkan la ni. Jadi kita yang ni kita simpan dulu ya, kita buat print screen. Kita simpan maklumat ni kalau kita nak guna lain kali, sebab kita nak keluar daripada sini. Kita clearkan drawing ni, keluar daripada sini, kita nak pergi ke template ni ya. Template mana satu, yang ini 10, yang 10 ni ya. Ini template yang tuan-tuan tengah gunakan sekarang ya, yang mana kita telah bantu dalam workshop semalam memasukkan beberapa kalimah-kalimah permulaan untuk merekodkan ya, kalimah yang kita kenal sekarang ni 10% ya. So manakah kumpulan jamid, tuan-tuan lihat di bawah ni ya, ada satu helaian
Saya arrowkan dia. Yang ni ya. Kalimah jamid. Jadi tuan-tuan tekan di situ. Ya, tekan di situ, masukkan bahagian kalimah jamid tu. Kalau saya tekankan sekarang, ya. Ini bahagian dia, ya. Okey, hari Jumaat itu kita sudah masukkan pun, ya. Kita sudah masukkan kalimah la, yang ni, dan kalimah la tu di dalam Al-Quran digunakan sebanyak 1365, ya. Dan kalau tuan-tuan dah kenal la sebagai contoh, ya, tuan-tuan dah kenal hampir semua tu 1300 lah katanya, ya. Jadi sebenarnya yang ni dah kenal 65 kali, yang ni 4500 wow ni. Lepas tu la 1300, lepas tu B, semalam kita masukkan kalimah B itu, harfun jar tu, dalam Al-Quran digunakan sebanyak 1894. Tuan-tuan sepatutnya mengenal semualah B tu, ya. B tu makna dengan, ya, harfun jar, dia akan memajrurkan kalimah isim selepasnya, ya. Saya letakkan 1008, ya, sepatutnya dah boleh letakkan semualah 1894, ya. Kalau tuan nak letak semua pun boleh, ya. Sepatutnya kenal B ni, dia satu huruf saja. Ini pun kalimah jamid juga sebab dia kalimah harfun. Yang ni harfun apa? Walakin ni dipanggil harfun istidrak. Ni ada tulis, ya. Waw ni dia pun harfun juga. Semua kumpulan harfun. So B ni tuan-tuan harfun juga lah, ya. Jadi tuan-tuan boleh copy je. Harfun, lepas tu sub jenis dia apa? B ni ialah harfun jar. J-A-R-R, itu jar. Kalau nak apa? Kalau nak masukkan penerangan dalam bahasa Melayu tu, masukkan dalam kolom penerangan ni, iaitu kalimah kata sendi. Ya, kalimah kata sendi. Lepas tu kalau nak describe sikit fungsi dia, yang memajrurkan kalimah isim ataupun isim selepasnya. Itu dia punya penerangan sedikit kepada B ni, ya, yang kita buat semalam tu. Lepas tu adjust sikit ni, wrapkan. Kalau dia berlebih tu, ada wrap picture dalam menu tu, ya, wrap text dipanggil, ya. So dia akan masukkan dalam dalam kolom, dia tidak akan lebih, ya. Okey. Itu sedikit cara kita, beberapa kalimah yang kita kenal tu, ya. Ada ada bunyi tu. Nanti kita cuba mute kan. Ya. Apa saja kalimah yang tuan-tuan mula kenal tu, masukkan dalam template ni, ya, supaya dia dapat membantu untuk memantau, ya, banyak mana kalimah-kalimah yang kita kenal nanti, ya. Jadi ini kita boleh padamkan arrow ni, dan nanti kita Kata lam tu tak payah letak tasydid ni. Yang ni tak payah. Kalau kita menulis tanpa kalimah sebelumnya, jangan tasydidkan. Ya, sebab di dalam Al-Quran ni, ya, dia bertasydid sebab apa? Kita tengok dalam ayat tu. Dalam ayat tu dia bertasydid kerana jumpa dengan nun yang sukun tu. So bila nun sukun bertemu dengan lam fathah, kena tasydidkan di dalam ayat, ya. Tetapi kalau kita menulis ini tak perlu. Sebab dia tak ada kalimah apa-apa sebelum dan selepasnya. La saja. So kalau la saja, kita jangan tasydidkan. Begitu juga walakin, ya. Kalau tengok walakin ni, saya tidak hilangkan sukun dia. Sebab kita menulis kalimah walakin saja. Jadi asalnya ialah nun ini sukunnya ditandakan. Tetapi di dalam ayat, dia hilang kerana apa? Dia sudah berkait dengan la ni, dia termasuk dalam hukum idgham. Bila gunnah, lam tu perlu ditasydidkan. So dalam ayat kena.
Tetapi dalam menulis kalimah ni tak perlu ya. Kita kena faham konteksnya bila kita menulis ataupun membahaskan ya kalimah-kalimah tu. Okey, kalau dah sudah tu apalah ya, tuan-tuan save lah, jangan lupa save, nanti dia terlupa pula ya. Kalau kita nakkan maklumat lanjutan tentang la tu, kita dah tunjukkan hari tu, tuan-tuan pergi dekat corpus Arabic Quranic arabiccorpus.com tu, tengoklah dia punya maklumat yang diberi di situ apa tambahan, iaitu kita pergi Al-Baqarah ayat ke-12 ya. Tengok la, sini dia kata la, ni dia walakilla. So dia tekan, tuan-tuan tekan je sini tengok dia harfun, kalimah pun dia tak ada 3 huruf akar ya, sebab tu dia masuk dalam kumpulan jamid tu ya, sebab dia tak ada huruf akar yang membentuk kalimah tu. Okey, dia kata sini harfun nafi ya, harfun nafi. Tuan-tuan boleh gelar dia nafi ataupun nafiah ya, tak mengapa dua-dua tu ya. Cuma di sini dia tak memasukkan jamid tu ya. So jamid tu kita kena tambahlah, yang mana yang perlu kita tambah bila kita melihat maklumat rujukan tu, kita tambah ya untuk mengemaskan lagi. Di sini dia kata bahasa Inggeris dia negative particle ya. Bahasa Arab dia harfun nafi, makna dia not. Kalau nak melayukan, translate, buat right click mouse tu, dia tukarkan ke bahasa Melayu ya. Zarah negatif, jangan ikut zarah ni. Zarah ni Google punya translator ya, translation. Jadi particle negatif, mana dia sama tidak. Sini harfun nafi Doktor nak tanya, ya. la ni bukan mabni ya? Okey ya. Okey, kita kena faham mabni konteks apa ya. Bila kita bercakap tentang mabni, kita bercakap tentang pertalian dia dengan i'rab dia. I'rab. Okey, saya bagi contoh. Kalimah home ya, ada kalimah home di sini. Ya, kalau saya ambil dia sebab dia ke belakang, saya kalau tuan-tuan daripada la ni, kalimah yang ke-6 nak undur ke belakang app ni, digital Quran, tuan-tuan boleh tekan arrow dia saja ya, nak mengubahkan daripada satu kalimah ke satu kalimah. Dia ada arrow depan belakang ni ya. Cuba saya tekan sini. Dia sekarang dia pindah ke walakin. Tekan sajalah ke belakang, dia akan pindah lagi lah. Sekarang kita tekan home ya. Okey, yang ni home ni, yang ni kita panggilkan mabni. Okey, kenapa? Kerana home ni boleh mengambil i'rab, 3 i'rab, iaitu marfu', mansub dan majrur. Okey, tetapi dia tidak boleh berubah tulisan dia. Tulisan dan ejaan dia tidak berubah. Itulah konsep mabni. Dia tidak berubah barisnya walaupun i'rabnya berubah ya. Dalam konteks ni i'rab dia marfu' lah. Sebab tu dalam ala innahum humul ini dia adalah marfu' ya. Okey, cuba kita tengok sini ya, adakah dia marfu'? Innahum humul mufsidun ya. Kalau kita tengok konteks ni, dia mungkin dia mansub ya. Mansub kenapa? Dia ada inna sini ya. Inna ni home ni, yang home yang pertama ni ialah mansub ya, mansub. Jadi hum yang kedua ni dia ulang saja hum yang pertama tu, jadi dia adalah mansub. Dia dalam konteks isim kepada inna. Yang al-mufsidun tu ialah khabar dia ya, khabar dia ialah marfu'. Jadi hum di sini ialah mansub ya. Tetapi
baris dia tak berubah. Ha baris depan, mim sukun tetap mim sukun. Sama ada dia marfu', sama ada dia mansub, ataupun dia majrur, tulisan dia tetap sama. Yang mim ni ditambahkan dengan dhammah tu bukan sebab bertukar i'rab dia, tak. Sebab dia nak menyesuaikan dengan bila bertemu dengan lam yang sukun dalam kalimah selepasnya. Dia kalau dia sukun, dengan berjumpa dengan sukun tak boleh dibaca. So dia kena hidupkan dengan baris dhammah. So asalnya ialah hum ni, kalau kita tengok yang lebih baik, tengok yang pertama tu innahum, ya. Innahum. Ni dia. Hum. Hijaan dia hum, ya, dia tidak berubah. Tapi i'rab dia di sini apa? Mansub. Sebab Mansub. dia isim kepada inna, dia mengambil i'rab yang mansub, ya. Kalau kita tengok sini, penerangan ada kat sini, ya. Fi mahallin nasbin. Fi mahallin nasbin maknanya dalam kedudukan nasab. Sebab disebabkan oleh inna tu, ya. So hum sini adalah sini pun dia tulis harfun nasab, harfun nasbun. Dia nasab, dia maknanya dia mansub. Tetapi baris dia tidak boleh begitu. Dia panggilkan mabni, ya. Dan pada masa yang sama dia juga jamid. So hum ni adalah kalimah jamid yang mabni. Tetapi la tadi tidak. La tu dia kalimah la dia tidak terlibat langsung dengan i'rab. Ya, dia tidak di-i'rabkan. Dia tidak akan ada marfu', dia tidak ada mansub, dia tidak ada majrur, dia tidak ada majzum, tak ada langsung. Sebab dia kalimah harfun ni dia bebas daripada i'rab. So dia hanya jamid saja. Ya. Jadi dia tak perlu kita katakan dia mabni, ya. Sebab mabni itu adalah dalam konteks i'rab, perubahan baris mengikut i'rab, ya. Okey, Bolehkah kita kata, Prof, setiap harfun itu jamid, betul. setiap domir tu adalah mabni. Jamid mabni. Jamid dan Domir. mabni. Domir. Jamid mabni sebab dia pun bukannya terbitan. Oh ya, dia Dia bukan pun terbitan. ditulis asalnya memang macam itulah tulisannya dan begitulah, itu dipanggil jamid. Tetapi dia juga terlibat dengan i'rab. Jadi kita sebut dia jamid mabni. Okey, Okey. faham. Terima kasih, Prof. Okey, ya. So sekarang ni kita cuba nak melihat kalau ada masa kita nak pergi pengenalan saja, ya. Kita akan buat seterusnya besok, ya. Iaitu kalimah yang terakhir, iaitu yash'urun. Yash'urun ni kalau dalam digital Al-Quran ni ialah yang ni lah, last sekali, ya. Tuan-tuan tekan di situ. Maklumat yang pertamanya dia kalimah yang ke-7, yang terakhir tu. Maknanya dalam ayat ni ada berapa kalimah? Ada 7 kalimah. Yang terakhir ialah yash'urun, ya. So pertama sekali kita nak mengenal dia, ya. Mengenal, iaitu tengok di sini dia pecahkan kepada dua komponen. Okey, saya kotakkan dia. Dia ada warna hijau, ya, dan warna grey. Ini komponen yang pertama. Dan komponen yang kedua tu ialah waw imbuhan, kita panggil imbuhan waw nun, ya. So komponen yang pertama tu dia bermula dengan ya. Itu clue lah untuk kita belajar mengenal, ya. Belajar mengenal iaitu dia mula dengan ya ni. Okey, so ya ni menandakan salah satu daripada mudhari'ah, dia panggil, ya. Mudhari'ah ialah kalimah yang mewakili fa'il di dalam kalimah fi'lun mudhari'. Ya. Tu kita kata, kalau kita nak berikan nama dia ni, kita panggilkan sini ialah ya. Dia ada apostrofi sebab dia hamzah mudhari'ah. Allah
Rar-ai dulu. Ya mudhari'ah. Kita panggil apa ya mudhari'ah tu? Dia mewakili ya. Mewakili fa'il. Fa'il ni apa dia? Pelaku. Sebab tiap-tiap kata kerja ada pelaku. So fa'il adalah pelaku. Pelaku kepada kata kerja fi'lun mudhari'. Itu cara nak menerangkannya ya. Dia adalah pelaku ni kita bracketkan. So kita bila jumpa ya, kita tahu ya sebenarnya apa ni pelaku mudhari'ah ni kepada fi'il mudhari' ada 4 ni ya. Ada ya, ada nun, ada ta dan ada hamzah qata'. Dia 4 saja ya. Kalau saya nak bantukan sini untuk kegunaan tuan-tuan, saya boleh masukkan jawi di situ. Dia ada 4 ya. Ambil Lexilogos, type dia kat sini dan kita masuk balik ke dalam tadi ya. Iaitu apa? Dia ada hamzah qata'. Hamzah qata' yang ini. Kemudian mana dia punya koma? Koma dia ni lah. Okey, hamzah qata', nun. Kita tidak bariskan kerana dia boleh mengambil dia boleh mengambil baris atas dan baris hadapan ya. Nun lepas tu ta, backspace ta. Lepas tu ya. So yang kita jumpa tadi ya, yang ni lah. Ini dipanggilkan apa? Huruf mudhari'ah ya. Huruf mudhari'ah. Nak mengingatnya senang je. Hamzah nun taya tu anti lah. Ya, alif kita sebut anti. Ya. So kita masuk ke alif nun taya ni ke dalam tadi untuk membantu tadi di sini ya. Okey. Kita masukkan dalam ni, nak mengemaskan lagi apa yang dimasukkan dengan mudhari'ah tu. Bracketkan dia, pastekan dia kat situ, lepas tu close bracket. Tu dipanggilkan ya mudhari'ah. Makna ya ni lah, dia ada 4 saja. Hamzah qata', nun, ta, ya. Mudhari'ah ni apa dia? Ialah pelaku ya. Pelaku ya, dia ataupun dia mewakili pelaku kepada kata kerja fi'lun mudhari'. Jadi mana bila ada ya mudhari', tuan-tuan tahulah ya hijau ni adalah kalimah mudhari'ah ya. Kalimah fi'lun mudhari'. Komponen yang pertama fi'l mudhari'. Kemudian waw nun ni apa dia? Ya ni imbuhan, kita panggil imbuhan untuk menjamakkan yash'uru ni ya. Dia tambah dengan imbuhan jamak, kita panggil imbuhan jamak marfu', sebab yash'uru ni i'rabnya yang marfu'. Ya. Jadi kita tambah sikit sebelum kita tutup pagi ni ya. Waw nun tu kita letakkan sini. Waw nun ialah imbuhan. Imbuhan tu apa dia? Tambahan. Imbuhan untuk menjamak, kita letak dia imbuhan jamak. Tapi jamak tu dia ada karakter dia ya. Kalau jamak marfu' dia ada imbuhan dia. Kalau jamak bukan marfu' ada imbuhan dia sendiri. Jadi dalam konteks ni imbuhan jamak marfu' kepada kalimah yash'uru tu. So kita arrowkan dia ya. Yang waw nun ni, komponen yang kedua tu, iaitu waw nun tu ya. Jadi yang pertama, komponen pertama yash'uru, lepas tu waw nun tu imbuhan jamak. Jadi kita tahulah ini fi'il mudhari'
kalau kita nak terangkan sepenuhnya kalimah ni, ya, iaitu kita dah boleh menerangkannya, kita ambil teks lain, kita letakkan penerangan belah atas, ya, kita capitalkan dia, ambil cap lock, ya, dia adalah fi'lun. Kalau tak jelas, besok kita akan ulang sekali lagi, ya. Fi'lun mudhari'. Mudhari' dia ada maklum ataupun majhul. Jadi masukkan maklum. Okey. Dan sekarang kita tahu dia kalimah yang jamak. Tapi sebelum kita masukkan jamak tu, kita kena pasti jantina dia dulu. So lepas maklum tu masukkan jantina. Waw nun ni untuk untuk muzakkar. Kalau muannas dia lain, ya. So muzakkar jamak, ya, jamak. Kemudian masukkan i'rab dia yang marfu'. Itu cara nak menerangkan kalimah, ya. Daripada maklumat yang kita dapat tu, kita belajar pelan-pelan, ya, macam mana nak menerangkan kalimah tu supaya kita kenal dia. Kemudian kita interpretkan apa yang kita terangkan tu, macam manakah konteks dia dalam penggunaan dia. Apabila dia mudhari', maklum yang marfu', ya. So biasanya konteks mudhari', maklum yang marfu' ialah perbuatan yang sedang berlaku dan berterusan berlaku. Itulah konteksnya, ya. Sebab tu kita kena pastikan dia i'rab betul sekali. Itulah, kalau dia bukan marfu', dia konteks dia berbeza. Dia bukannya perbuatan yang sedang berlaku dah. Ya, sedang konteks ni dia perbuatan yang sedang berlaku dan maknanya perbuatan ini berterusan berlaku. Pada masa diceritakan kisah tu, mereka tu sentiasa berterusan dalam keadaan begitu, ya. Kalau contohnya, makna dia yash'urun tu ialah mereka sedar. Tetapi sebab ada la tadi, dia negatekan, ya, dia nafikan, jadi mereka sentiasa tidak menyedari. Itulah maknanya kepada, jadi dia kena baca sekali dengan la lah. La yash'urun, mereka sentiasa, dia ada elemen sentiasa, ya, tidak menyedari. Kalau makna yash'urun saja, mereka sentiasa menyedari. So sadar ni maknanya menyedari, ya. Doktor, Ya. saya nak bertanya, adakah waw ini merupakan dhamir muttasil selaku fa'il kepada fi'il yash'uru ini? Boleh, ya. Itu kalau kita kita nak tambah lagi maklumat tu boleh, ya. Maklumat dalam imbuhan ni, kalau kita nak masukkan jenis dia sekali, ini fungsi dia, ya. Imbuhan ni fungsi dia. Tapi jenis dia tu ialah kita boleh katakan dia okey, ya. Nak katakan dia dhamir, tidak juga, ya. Dia bukannya dhamir waw nun ni. Dia adalah dia yang inilah, dia imbuhan jamak. Fa'il di mana? Ya ni, ya. Jadi bila kita nak menerangkan dia sebagai fa'il tu, kita kena masukkan sekali ya. Bermakna ya dengan waw nun. Itulah kalau kita nak menerangkan fa'il kepada fi'il mudhari' ini, kita kena buat satu lagi catatan, ya. Kita masukkan T sebelah imbuhan tu, fa'il dia, fa'il. Lepas tu kita masukkan fa'il tu yang mana, ya, iaitu ya dengan waw nun. Ini sebab mudhari' ini fa'il, kemudian digabungkan dengan waw nun tu menjadi fa'il yang jamak, ya. Jadi kita boleh masukkan maklumat tu dalam ni. Kita pergi ke Lexilogos tu, ya. Kita masukkan ya yang di hadapan tadi, ya baris atas. Ini kaedah, ya. Kaedah untuk orang awam macam kita ni lebih senang nak mengenal fa'il dia.
Ya, yang sedikit berbeza dengan kalau traditional Arabic language, dia kata ya tu fa'il dia. Sorry, waw nun tu waw. Dia tak sebut waw nun pun, dia sebut waw saja. Waw sebagai fa'il. Itu kalau kita belajar traditional ya, bahasa Arab. Tapi untuk kita orang awam ni, kita gunakan teknik yang lebih senang untuk kita memahami dia ya. Jadi fa'il tu apa kita katakan ya, sebab ya tu mudhari'ah lah tu yang mewakili fa'il dia. Ya, bukan yang belakang tu. Belakang tu adalah tambahan dia. Jadi waw nun kita panggil dia adalah tambahan, ya, komponen tambahan. Ya, jadi ya dengan waw nun ni ya, barulah kita katakan dua ni lah, gabungan ya dengan waw nun itulah fa'il kepada Fa'il. fi'il mudhari' ni. Okey. Jadi bila kita jumpa fi'il mudhari', itulah caranya nak mengenal ya fa'il dia. Doktor, kalau kita nak masukkan dalam template tu, ya, macam kita dah kenal yang ini, yash'urun adalah fa'il, dia jenis jamak. Jadi ya, kita boleh tak letak macam dia ada banyak fi'il mudhari' ini, ada alif, nun, ta dan ya kan. Dia punya ujung dia tu berbeza-beza lah. Boleh je ya. kita letak je. Ke ataupun kita kena rujuk juga dengan ayat mana? Nak masukkan, okey, Kan mula dalam masuk template. dalam template tu masukkan yash'uruna dulu. Okey. Ya, okey. Kemudian fi'il mudhari' itu dia banyak jenis ya. Kalau kita jumpa ta, contoh tash'uruna tu tak payah masuk sebab dia lebih kurang je. Oh, Apa saja okey. yang kalau dia ubah sini saja tu tak payah masuk sebab dia sebab takkan nak masuk semua ya, kita masuk yang berlainan saja. Masuk Jadi berlainan tu maksudnya domir satu je. Domir bukan, maksud kalau saya ialah yang berlainan daripada 3 huruf akar tu. Okey, 3 huruf akar ni sekarang ni mengambil bentuk fi'il mudhari'. okey. Kan? So yang nak masuk tu contoh-contoh kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar, shim, ain, ra, fi'il madhi contohnya, masukkan. Fi'il amar, masukkan. Lepas tu ada fi'il nahi contohnya, itu masukkan. Itu contoh-contoh. Ya, kita nak pilih yang contoh kalimah yang berlainan. Maksudnya yang kalau fa'il yang berbeza tu tak perlulah. Yang Fa'il yang kalau lain yang senang-senang tu tak perlu. tak perlu. Kalau masuk ta tu senang sangat. Kamu semua tidak menjadi kan, Beza. itu je beza. Kalau nun maknanya kami semua, Kami. itu senang, itu straightforward. Tapi Okey. kalau nak masuk boleh, tapi banyaklah kolom dia ya kerja. Kita nak dalam tu kita gunakan dalam lebih kurang 10-11 kolom saja untuk kalimah yang berbeza dengan menggunakan 3 huruf akar ni. So 3 huruf akar ni boleh jadi dalam bentuk fi'il mudhari'. Ambil contoh fi'il mudhari', tetapi kalau fi'il mudhari' itu majzum contohnya, masukkan. Ya, sekarang ni ini fi'il mudhari' yang marfu'. Ya, kalau dia majzum ataupun dia mansub boleh masukkan sebab dia berbeza i'rab dia. Jadi kalau dia tak masuk yang tu doktor, macam mana dia mengira bilangan dalam keseluruhan Al-Quran? Kita akan kira dia di hujung tu, kita akan kira dia ke keseluruhan shim ain ra ni membentuk kalimah wazan satu. Ini wazan satu ni. Dia akan campurkan semua tu lah. Campuran Walaupun dia, fa'il yang berbeza-beza. Fa'il dia campurkan semua tu. Tapi kalau rajin boleh kira fi'il mudhari' berapa, madhi berapa, boleh. Kita boleh lihat dalam tu. Tapi untuk permulaan ni kita ambil semua kalimah daripada shim ain ra ya, untuk wazan satu, sama ada dia kata terbitan dia madhi ataupun amar ataupun nahi, masuk mudhari' untuk fi'lun, dan juga kalimah isim. Dia ada juga kalimah isim dia. Isim fa'il dia, isim maf'ul dia, isim masdar dia pun ada juga wazan satu. Jadi wazan satu punya row tu dia boleh masukkan semua sekali.
Ya, kalau yang mengikut template tu, kalau saya tunjukkan template sekarang, nanti kita simpan ni dulu ya. Prof, nak tanya Prof. Ya, Kalau untuk fi'il amar, kena masukkan tak perkataan la tu combine dengan yash'urun tu? La yash'urun gitu. Masuk dekat dalam okey, dalam template tak? kotak-kotak yang Excel. Dalam template tak payah. Dalam template kita nak fokus kepada kalimah tu sahaja daripada huruf akar shim ni tu saja. Maksudnya takkan adalah perkataan fi'il nahi, fi'il nahi. Okey, kita akan buat tu kemudian ya. Kalau saya nak tunjukkan sekarang, okey, kita keluar pada sini dulu. Yang ni kita kena clear dululah ya. Kita clearkan dulu. Itu kita akan buat kemudian. Kita kena buat step by step ya. Tak boleh buat semua ya. Okey ya. Apa kita buat nanti? Katalah saya masukkan yash'urun ni lah ya. Yash'urun. So nak masukkan yash'urun tu kita pergi ke Lexilogos, kena type dia lah. Ni boleh sambung saja ya. Ya tambah shim yang sukun, ain baris depan, lepas tu ra baris depan, lepas tu buang waw nun ni, titik tu. Okey, yash'uruna ya. So kita masukkan dalam template. Okey, template dia ialah yang ni ya. Okey, betul. Ya, pergi ke apa ni, halayan mana? Shim lah. Sebab 3 huruf akar dia ialah shim, ain, nun. Macam mana nak tahu ni bawah ni? Shim, ain, ra. Masukkan dalam halayan shim, ambil shim, yang ni, ni halayan shim, kosong lagi ya. Okey. Macam mana kita nak mengenali wazan satu? Kita tengok ya tu baris atas. Okey, masukkan dululah sini ya. Okey. Ya mudhari'ah tu baris atas bermakna besarkan sikit. Daripada template acuan tu kita dah belajar acuan workshop 1 ya. Tengok dia ya baris atas tu, kalau tengok mana dia punya acuan ni. Ada layak acuan tu untuk fi'il mudhari'. Ya baris atas menunjukkan dia kumpulan wazan 1 lah. Dia ambil apa ni? Acuan yaf'ulu ni. Besar sikit. Mudhari' tu menggunakan acuan yaf'ulu ya. Jadi dia adalah kumpulan wazan 1. So kita masukkan dalam acuan wazan 1. Satu C. Kena bagi tahu ke satu C? Tak, di situ boleh juga. Tak boleh sebab itu wazan. Dan row tu untuk wazan 1 dia akan campur lah. Sebab kita bukan nak masuk yash'urun saja ya. Kita nak masuk nanti kalimah-kalimah lain juga dalam tu. Contohnya kalau kita masukkan kalimah fi'il isim ya, dia tak ada apa ya, tak ada breakdown ABC tak ada. So kita letak wazan 1 betul sudah cukup. Okey, ni tadi okey, mana dia apa tadi template tadi? Don't save, kena buka balik dia keluar. Kosong. Shim. Okey ya, dia dah hilang tadi ya sebab kita keluar tadi. Shim. Masukkan wazan 1. Sampai je di situ. Kalau ada lagi, betul. Yash'urun. Tadi nak besarkan dia. So kita tahu dia adalah wazan 1 lah. Ya? So nanti masukkan contoh madhi, contohkan amal. Kalau mudhari' yang mansub ataupun majzum selain pada marfu' tu juga boleh ya. Boleh masukkan. So maklumat yang lain nanti yang tuan-tuan nak bantu dia, kita akan belajar kemudian ya. Kita akan buat nota kepada setiap kalimah ni. Okey, macam mana nak buat nota tu? Tuan-tuan right click dekat sini.
lepas tu masukkan new node. Di sinilah tempat kalau nak masukkan maklumat tentang kalimah tu. Sebagai contohnya, pertama sekali kita akan masukkan yash'urun ni datangnya daripada mana. Ya, kita ambil gelar dia lokasi. Lokasi maknanya ayat mana. Kita letak kat lokasi kalimah tu ialah ayat surah Al-Baqarah ayat ke-12 tu. Lain kali kalau kita nak rujuk, kita boleh rujuk kat situ. Kalau nak masukkan dia kalimah yang ke-7 pun boleh. Itu kita akan gunakan nota ataupun kita panggil komen. Jangan guna komen ya, guna nota lebih senang. Okey. Itu yang pertama yang kita boleh masukkan maklumat. Lepas tu apa lagi? Lepas tu kita buat penerangan. Penerangan kalimah yash'uru tu. Nanti kita masuk ke dalam ni. Itu menunjukkan kita mengenal lah. Lepas tu penerangan kalimah tadi kita dah buat. Masukkan ke dalam tu. Apa lagi maklumat yang kita nak tadi ya? Puan Mariani tadi tanya ya. Apa lagi tadi? Fi'il mudhari' jamak. Banyak ya. Banyak maklumat kita boleh Zakar. masuk dalam nota ni. Pasal fi'il Itu amar. ha? Dia tanya berkenaan amar. Uh, Fi'il amar. Maksudlah atau tidak? lah ke tidak ya. Okey ya. Ini contoh yash'urun lah ya. Okey, ambil kena dulu, ambil sampel dulu ya. Apa lagi kita boleh masuk ke itu ya? Kita boleh letakkan pembentukan kalimah nanti. Pembentukan kalimah pun kita boleh masukkan ke dalam ni. Tengok ya, banyak mana maklumat yang kita nak bantu, kita masuk ke dalam ni. Apa lagi? Terjemahan dia pun boleh masuk ke dalam ni nanti. Ya, dan sebagainya ya. Ini sampel saja. Okey. So kalau tadi fi'il amar, okey. Okey, tak la tadi ya. La, tengok sini la. Konteks la tu. Dan kita masuk dalam nota ni lah. Ya. Okay, terjemahan. So kita masuk lepas terjemahan tu kita masukkan nota lain ya. Nota. Kalau ada maklumat lain. Okey, dan kita kata kalimah ini digunakan bersekali dengan harfun nafi lah. Situ kita masukkan. Sebab dia bukannya yash'urun saja, dia ada la. Ya. Jadi dia kalimah ini digunakan bersekali. Maknanya bila kita membaca tu kita kena baca dengan la. Ya, la. Kalau sini terjemahan tadi kita beri terjemahan maknanya mereka sentiasa menyedari, itu makna yash'urun. Tetapi konteks ayat dia digunakan bersekali dengan kalimah la. Jadi la tu tuan-tuan pergi saja ke apa? Lexilogon ni type sajalah la. Lam alif pada atas la. Ya, masukkan balik tadi. Ini ya. Bukan. Yang ni. Ya, so masuk ke dalam ni. Paste saja dalam bracket tu. Kalau jawi semua apa tuan-tuan buat bracket dia sebab dia bercampur dengan rumi tu. Apun la. Ya. Jadi kita tahu yash'urun dia kalimah sebenarnya ialah la yash'urun. Tapi yash'urun makna dia mereka menyadari. Bila ada la tu dia menidakkan. Maknanya mereka tidak menyedari. Mereka sentiasa tidak menyedari. Doktor, kalau dalam nota tu bagi penerangan kalimah, pembentukan kalimah, kita juga ada dalam screenshot. Boleh tak kita bubuh situ rujuk kepada screenshot? Berapa? Boleh. Lebih ringkas lah daripada kita bubuh banyak-banyak kan. Kalau dah ada buat screenshot, nanti kena rujuk screenshot lah. Ya.
Screenshot tu elok taruhkan date lah. Senang nak mencari sebab screenshot dia banyak kan. Masukkan screenshot hari bulan yang mana. Kalau nak cari situ, cari dalam screenshot lah. Yang ni kalau buat macam ni, dia lebih cepat lah untuk kita mengenal. Maknanya semua kalimah yang perempuan masuk nanti, semua tu boleh masukkan maklumat yang berkenaan dengan kalimah ya, yang menunjukkan kita kenal dia. Okey, cuba kita 8:10 ya. Okey, kita berhenti dululah ya. Dah apa lebih dah. Okey ya. Nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan ya. Hari Khamis ya. Hari Khamis kita tutup dulu yang ni. Okey, hari Khamis sepatutnya kelas kita ni satu minggu Isnin hingga Jumaat ya, tiap-tiap hari pagi. Tapi hari Khamis masjid saya ni minta saya buat kelas dekat masjid lepas subuh. Sebenarnya saya minta pukul 9:30 lepas pada kelas ni. Tetapi masalah kadang-kadang kawan kita ni bila dah balik rumah dia kata nanti nak datang balik takut tak datang dia kata. Ya, terus balik terus tak datang kelas mula dia. So dia suruh saya buat pagi Khamis tu saya imamkan solat subuh tu. Lepas solat subuh terus buat kelas dia kata. Jadi kelas tu akan mula daripada pukul 7 lah. 7 sampai 1,5 jam, 8:30. Hari Khamis saja. Buat di masjid tu seminggu sekali ya. Jadi kelas kita ni hari Khamis tuan-tuan berehat lah ya. Tuan-tuan berehat. Jadi kita sambung hari Jumaat. Maknanya Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu. Memulai minggu ni ya. Sebab dia suruh mulakan minggu ni. Ya. Maknanya setiap minggu doktor ya. Khamis memang tak ada Setiap ya. minggu, setiap minggu. Okey, kalau saya nak masukkan tuan-tuan dalam kelas pagi tu basic sangat ya, basic sangat. Tuan-tuan ni dah kira advance dah ya. Yang kita nak mulakan dekat masjid tu sangat-sangat basic sebab dia orang ni kalau kita yang yang kuat-kuat sikit tu mungkin dia orang dia orang ni tak nak belajar ya. Ramai lagi yang macam tu. Jadi kita buat yang basic-basic saja, yang senang-senang dulu. Lepas tu barulah kita bawa kepada yang lebih orang kata lebih mencabar nantilah ya. Akan makan masa ya mengenali dia orang ni. Dia orang ni biasa dia suka santai-santai biasa, tapi saya kata santai tak ada dalam vocabulary. Bukan santai, maknanya kita kena usaha untuk memahami walaupun yang basic. Ya. So dia nak saya mulakan 21 hari bulan Khamis ni dan setiap minggu lah ya. Maknanya kalau tak ada perubahan kemungkinan dia akan diadakan setiap minggu lah. Melainkan kalau Salam doktor. Pukul berapa dan online ada online ke? Online juga Zoom, tapi dia ID berbeza. Dia bukan pakai ID ni ya. Dia bilik dia lain sikit, ID room dia ada lain, nombor lain lah. Kalau kita nak masuk, kalau doktor nak bagi, tapi kita jangan bercakap lah sebab nanti orang sana dia baru. Kalau kita bercakap nanti dia rasa ketinggalan, nanti dia lari. Macam saya buat kelas bahasa Arab tu, bila saya campur yang advance masuk, yang baru masuk, lepas tu 2-3 minggu orang yang baru ni terus tak boleh ustazah semua orang dia kata. Dia segan nak join. Jadi ni kena banyak pakai psikologi ya. Kadang benda tu yalah bagi kita macam senang ya, tapi bagi dia susah, tak biasa. Okey, tak apa, kita tengok perkembangan nanti. Kalau rasanya nak masukkan tuan-tuan dan puan, saya akan bagi nombor ID baru sebab ID tu atas nama masjid sini ya. Nama masjid sini adalah Masjid Nurul Yakin. So kita dah masukkan ID baru untuk diorang ni. So diorang tu doktor. Lepas subuh juga. Apa dia? Lepas subuh juga ke apa? Lepas subuh.
Tapi dia 7 sebab terus lepas solat subuh tu lagi awal lah 7 terus. Pukul 7. Jadi kita yang kelas pagi ni tak adalah ataupun Tak ada. Untuk hari Khamis saja. satu hari je. Satu hari je. Okey. Kalau dengar boleh ke? Kelas tu untuk seminggu sekali ya. Itulah Kalau doktor nak kata dengar kalau boleh, nak tapi nanti saya kita jangan bersuara, biar je. Sebab apa Ah. kalau kita bersuara, orang yang baru tu nanti dia lari. Dia tak boleh. Dia rasa kita ni semua advance, jadi dia rasa tak boleh catch up. Sebab saya dah tak experience apa. buat Nanti saya jalankan dalam 2-3 minggu dulu tengok ya. Kalau sesuai untuk masukkan tuan-tuan perempuan, saya bagi ID tu boleh masuklah. Doktor, Ya. kalau misalnya saya nak tanyalah tentang masa digital ni, boleh ke, yalah kalau doktor mungkin takut doktor sibuk ada banyak kelas apa, sesiapa yang boleh bantulah. Kadang-kadang soalannya sangat basic berkaitan bahagian digital ni. Ya, betul. Boleh ke saya tanya siapa-siapa yang boleh bantu? Okey, nanti saya bagikan nombor nombor asing ya. Nombor yang bukan nombor yang saya gunakan sekarang. Nombor tu tujuannya nanti saya tahu ramai peserta-peserta ni kalau dia ramai-ramai macam ni dia tak dapat tumpu, dia nakkan dipanggilkan personal coaching lah secara perseorangan ya. Jadi itu saya akan bagikan nombor lain ya. Jadi mana tuan-tuan perempuan boleh WhatsApp direct kat situ. Dan saya akan saya akan respon daripada nombor lain ya, nombor khusus untuk mereka-mereka yang memerlukan bantuan secara peribadi lah kata ya, cara perseorangan tu. Maknanya doktor jugalah yang akan jawabnya. Untuk masa sekarang ni saya akan respon dulu ya, melainkan nanti saya rasa kalau ada kawan-kawan lain boleh menjawab tu saya direct ke dia lah. Ya, sebagai contoh kita ada Ajar Nur Hayati dekat dekat skrin kita ni ya. Dia pun kuat senior jugalah ya. Banyak juga perkara-perkara dia boleh bantu, saya akan redirect kat dia lah ya. Kalau untuk permulaan tu saya akan terima mesej tu. Kalau saya rasa yang lain tak boleh jawab tu saya akan jawabkan lah. Jadi apa saja yang bersabit dengan nahu, soroh dengan tajwid ya, kepada kalimah tu ataupun ayat ataupun kalimah tu untuk permulaan yang berkait dengan itu ya, termasuklah kalau nak memahami dan sebagainya ya. Okey, terima kasih doktor. Sama. So, siapa yang rasa memerlukan itu boleh hantar ke nombor saya sekarang, dan saya akan nanti berikan nombor baru ya untuk pembincangannya seterusnya ya, bimbingan secara peribadi kita panggil personal coaching ya, sebab personal coaching ni dia lebih fokus sikit ya daripada kumpulan yang ramai-ramai macam ni, dia banyak kemahiran tu berbeza lah. Okey, terima kasih. Okey ya, cukup untuk hari ini. Besok kita akan sambung Yash'urun tu, kita habiskan dia sehinggalah kita buat pembentukan kalimah dia dan terjemahan ya kepada kalimah tu. Dan jangan lupa bila kita dah habis tu kita masuk balik, akhir sekali masukkan kalimah la tu, sebab dia menigitkan ya, akan menidakkan Yash'urun tu. Kalau tidak dia punya perbahasan tu dia tergantunglah dalam konteks ayat tu ya. Maknanya akhirnya bukan saja kita menterjemahkan mereka sentiasa menyedari, tapi mereka sentiasa tidak menyedari. Itulah ya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum. ya karim. Amin. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.